Dan kita di dunia masih lagi dilanda COVID-19. Agenda besar pada hari ini, satu makhluk bersaiz nano, bersaiz amat kecil, kurang lebih saiznya iaitu 100 nanometer sahaja, iaitu virus SARS-CoV-2. Saiznya lebih kurang 100 nanometer sahaja, teramat kecil, tetapi telah mengguncang makhluk besar bernama manusia. Malah kuasa-kuasa besar digoncang oleh makhluk nano ini yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop berkuasa tinggi, yakni mikroskop elektron ataupun elektron mikroskop. Makhluk nano ini telah menggoncang kuasa besar, telah menggoncang makhluk besar. Hatta Trump dengan isterinya pun dijangkiti makhluk nano ini. Pada bulan Mac, Perdana Menteri Britain juga dijangkiti makhluk nano ini. Isteri PM Kanada juga dijangkitinya, begitulah seterusnya. Dan di dunia sekarang jangkitan sudah mencecah lebih daripada 37 juta orang, dengan kematian dalam masa 10 bulan ini melebihi 1 juta orang. Dan kita di Malaysia yang merasakan keadaan agak stabil, berlaku suatu yang kita boleh katakan kejutan bermula Oktober baru-baru ini. Pada tanggal 1 Oktober, tiba-tiba kes COVID-19 di Malaysia meledak kepada 261 kes. Sebelum ini, jika ia mencecah 100 kes pun, kita sudah risau. Tetapi pada tanggal 1 Oktober, ia mencecah 260 kes. Dan kemudian pada 10 Oktober, dia meningkat kepada 374 kes. Dan sebelum itu, pada tanggal 6 Oktober, 691 kes. Semalam, 374 kes. Ini pertanda bahawa COVID-19 akan terus menyerang kita, entah sampai bila. Dia suatu yang realiti, bukan suatu penipuan, suatu konspirasi. Ia benar-benar wujud. Justru kita tak boleh lari daripada kewujudan SARS-CoV-2 ini. Dan kita tidak boleh pula duduk lockdown tak habis-habis, tidak boleh buat aktiviti-aktiviti keagamaan, nak datang berceramah pun susah, nak bersolat pun susah kerana COVID-19. Justru kita kena menghadapinya dengan kita melaksanakan SOP yang manasabah, yang sudah diuji kaji, seperti memakai pelitup muka, penjarakan sosial, jangan bersentuhan, termasuk bersalaman dengan orang-orang yang kita kenal sebagai kawan sekalipun. Dan kemudian kita bila batuk bersin, kita kena jaga adab dan etikanya. Ini yang kita boleh lakukan, dan terus beraktiviti, terus bekerjaya, terus hidup, terus berjuang. Jangan dihalang oleh COVID-19 ini. Cuma jaga SOP. InsyaAllah Allah akan membantu kita, insyaAllah. Dalam konteks itulah kita peringatkan semula ayat-ayat indah yang pernah kita bincang di kelas tafsir kontemporari ini. Saya nak angkat semula ayat 96 surah Al-A'raf, yakni surah nombor 7 ayat 96. Surah Al-A'raf, surah nombor 7 ayat 96, saya nak angkat semula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Mengikut terjemahan daripada tafsir Al-Azhar oleh Hamka, jika penduduk sesebuah negeri, qura ini dalam tafsir Al-Azhar disebut sebagai negeri, jika penduduk sesebuah negeri itu mereka beriman lagi bertakwa, nescaya kata Allah, kami akan buka kepada mereka
pintu-pintu keberkatan dari langit dan juga bumi. Itu janji Allah. La fatahna. Fatah artinya buka. Buka bermaksud nak dicurahkan, nak diturunkan, nak diberikan. Nak diberikan apa? Barakat. Keberkatan-keberkatan dari sisi Allah. Kebaikan-kebaikan. Sesuatu yang banyak kemanfaatannya kepada kita. Allah nak buka, nak turunkan, nak berikan, nak curahkan, nak kurniakan. Keberkatan, kebaikan-kebaikan itu Allah nak berikan dari langit. Hujan yang datang dari langit. Segala kebaikan dari atas. Dan juga dari bumi. Tumbuh-tumbuhannya, air sungainya. Segala kebaikan yang boleh datang dari atas dan bawah. Allah nak buka, nak berikan kepada kita. Ini janji siapa? Ini bukan janji WHO. Ini bukan janji pemimpin politik. Ini janji Allah yang tak pernah menipu. Pemimpin politik boleh menipu. Ini janji Allah. Allah tidak pernah memungkiri janji. Allah nak berikan, nak turunkan keberkatan, kebaikan pada kita. Allah bukan zalim. Allah nak beri kebaikan pada kita. Tapi kita kena buat sesuatu untuk mendapatnya. Dia bukan blank check. Wahai manusia, aku nak berikan. You buat apa pun, aku berikan keberkatan ini. Itu blank check. You tulis saja apa you mau. 1 juta, 2 juta, nah, ambil. Tak. Tapi Allah nak berikan. Bukan nah, ambil. Allah nak berikan dengan syarat kamu tunaikan 2 benda ini. Iaitu beriman lagi bertakwa. Iman kena ada. Tapi bukan iman biasa. Iman dalam ketaatan. Ada orang beriman tapi tidak taat. Dia tidak solat. Dia melakukan kemungkaran, dia melakukan kemaksiatan, tapi dia beriman, dia tidak kafir. Ketika bermaksiat, dia beriman, dia tidak kafir. Tapi dia bermaksiat, lantas dia tidak bertakwa. Maka untuk mendapat curahan keberkatan dari langit dan bumi, kata Allah, kamu kena beriman lagi bertakwa. Bermaksud kamu kena beriman dan melaksanakan ketaatan dalam iman. Dan melaksanakan ketaatan dalam iman. InsyaAllah bagi negeri itu Allah curahkan keberkatan dari atas dan bawah. Masya Allah. Tapi penduduk negeri seperti Malaysia kena tunaikan kehendak Allah ini sebelum dicurahkan keberkatan. Di hujung ayat Allah berikan peringatan tajam yang berbunyi walakin kadzabu. Hujung ayat 96 Al-A'raf yang kita bacakan tadi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Mereka mendustakan perintah Allah, mereka mendustakan kehendak Allah. Allah suruh buat begini, mereka buat begitu. Allah suruh buat begitu, mereka buat begini. Mereka memandai-mandai. Padahal Allah itu Maha alim, Maha mengetahui. Mereka rasa mereka lebih alim, mereka lebih pandai. Maka mereka walakin kadzabu, mereka mendustakan kehendak Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Lantas apa berlaku? Kami kenakan ke atas mereka azab, sengsara. Azab sengsara Allah berikan, bukan keberkatan. Azab sengsara yang diturunkan. Allah nak berikan keberkatan, tetapi sebaliknya diturunkan azab sengsara. Sebab bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan mereka sendiri yang mendustakan kebenaran. Ini ayat yang pendek tetapi memberi suatu panduan tentang hidup. Tentang seluruh kehidupan. Beginilah cara nak hidup. This is the SOP.
when living in this world for the sake of Allah. Oleh kita hidup di dunia ini kerana Dia Azza wa Jal, inilah caranya, SOP-nya, cara hidup, landasannya. Kejar, bina, tegakkan iman dan taqwa. Dan saya juga nak angkat ayat yang pernah saya sebutkan, saya ulang-ulangi di sini. Kita angkat ayat kedua sebagai muqaddimah dari surah At-Talaq, yakni surah nombor 65. Surah At-Talaq, surah nombor 65, ayat 7. Ayat 7 surah At-Talaq. Pendek saja, saya baca di hujung ayat. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Maka Allah akan menjadikan selepas usrin datang yusra. Allah akan menjadikan selepas susah akan datang senang. Selepas kesempitan akan menyusulinya kesenangan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata berhubung dengan ayat yang saya bacakan tadi, inilah janji Allah yang pasti berlaku. Ini janji Allah pasti berlaku. Selepas susah, senang. Selepas kesempitan melanda, datang kesenangan. Selepas kita menderita, akan datang bahagia. Itu janji Allah. Kata Imam Ibn Katsir, it will definitely happen to you. Dia pasti akan berlaku pada kita. Hidup di dunia pasti ada susahnya. Memang ada susahnya. Tidak boleh melarikan diri daripada kesempitan hidup, kesusahan hidup. Pasti datang. Itulah kehidupan di dunia. Tapi Allah bagi jaminan. Selepas susah, datang senang. Dan itu janji Allah pasti berlaku. Jadi kena banyak bersabar dengan wabak sekarang. Datang kesempitan, datang kesusahan. Tapi orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Al-Quran, beriman berpandukan Al-Quran. Beriman berpandukan Al-Quran. Bukan iman kosong-kosong begitu. Orang percaya, kita percaya. Tak, kita percaya berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Begini cara kita beriman. Kalau susah, ya itu kehendak Allah. Tapi Allah menjanjikan selepas susah akan senang. Itu cara kita percaya berdasarkan wahyu. Dari situ datanglah motivasi diri. Dapatlah motivasi. InsyaAllah lepas susah akan senang. Siapa kata? Allah kata. Dan Allah paling benar perkataannya. Allah kata. Maka datanglah motivasi. Itulah pemikiran positif yang kita nak bawa. Pemikiran positif, motivasi diri berdasarkan wahyu. Itu paling tepat, paling benar. InsyaAllah.